tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-Syeikh Abdul Ghani Yahya wa Syeikh Umar Yusuf, syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadinil mab'uthi rahmatun lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Anasin qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala, rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. An Anasin qala, dari Anas berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintainya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, daripada ibu bapanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, al-ilmu fis sighar kan naqshi 'alal hajar, yang artinya al-ilmu fis sighar, pengetahuan pada waktu kecil, kan naqshi 'alal hajar, seperti lukisan di atas batu. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini, untuk sama-sama kita memulakan pengajian kuliah bulanan kita
Yang moga-moga dengan permulaan yang baik ini juga menghasilkan pengakhiran yang baik. Seperti mana kehidupan yang bermula dengan agama dengan baik, maka akhir hidupnya juga dengan agama dengan baik. Dan akhirnya kita mengharapkan Allah menempatkan kita di tempat yang terbaik, yakni di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita mulakan pengajian. Yang hari itu mukadimah ya. Ini baru pengajian kita secara bulanan tiap-tiap hari Selasa minggu yang pertama. Iaitu setelah buat perbincangan dengan ahli jawatan kuasa masjid, maka ahli jawatan kuasa masjid bersetuju untuk membawa ilmu yang berkait dengan soal akidah, yakni bidang tauhid. Pengkhususan tauhid. Maka dalam banyak kitab-kitab tauhid yang masyhur lagi hebat, kita memilih salah satu daripadanya, iaitu nama kitab ini Risalatut Tauhid. Nama kitabnya Risalatut Tauhid. Okey, baik. Jadi malam ni lah kita bermula mengaji kitab ini insya-Allah sehingga khatam. Bila khatam, bukan malam ni khatam. Khatam tak tahu bila. Mungkin daripada janggut saya hitam sampai naik putih. Bau habis kot lah, kot. Kan? Sebab memang lama gak nak habis. Kan? Jadi siapa khatam dulu tak tahu. Kitab khatam dulu ke kita khatam dulu? Kan? Tapi tak apa, yang penting kita mengaji. Yang penting mengaji. Soal khatam tak khatam tu nombor 2. Yang penting ilmunya dapat. Baik. Dan cara pembacaan kitab, untuk makluman semua juga, kitab ini adalah kategori kitab turas. Dipanggil, istilah namanya kitab turas, atau juga orang dulu-dulu panggil kitab kuning. Apa dia panggil kitab kuning? Sebab kertas dia warna kuning. Lah ni dah putih lah. Tapi kalau siapa pernah tengok kitab lama, dia memang warnanya warna kuning. Jadi kitab turas ni dipanggil kitab lama. Kenapa kita mengaji kitab lama? Ini beza dunia dan akhirat. Kalau dunia, lagi ke depan, lagi power, lagi cantik, lagi hebat. Cik tengok lori zaman dulu dengan lori zaman sekarang, mana lawa? Lawa lori zaman sekarang, kepala lori saja macam Transformers. Betul lah. Cantik, rasa macam nak beli satu. Buat saja kat rumah kan tak? Sebab lawa. Lori pun lawa. Kalau lori zaman dulu pintu pun tak ada. Kan lori hantu tu kan, mana ada pintu. Lori zaman sekarang, nak cerita dunia macam tu. Telefon kita zaman dulu besar-besar betul air telefon. Kan tak? Sekarang telefon makin canggih, nipis je. Akan datang kita ingat kitanya power dah. Kita tak tahu lagi 10 tahun lagi pula cucu kita punya zaman. Zaman tu datang lagi cik halu duduk kat jadi gini. Halo gitu. Cik halu je. Kan? Tak tahu. Tu nak cerita dunia ni lagi ke depan lagi hebat. Lagi power, lagi canggih, lagi bagus daripada yang lama, yang dulu. Tapi beza dengan akhirat. Akhirat tak begitu. Akhirat lagi ke depan, lagi, kalau orang Penang kata cerai, lagi kurang, lagi lemah. Tengok kita dengan tok kita, siapa lagi banyak beramal rasa-rasanya? Tok kita dulu. Tok kita dulu surah Yasin dalam kepala.
Kita buku Yasin tak ingat tak mana. Kata surah buku tu mana pun lah kan sekarang ni kata dia. Itu nak cerita bab akhirat yang lama lagi bagus daripada yang mendatang, yang baru. Sebab itulah kita pilih kitab lama berbanding, bukan kita kata kitab baru ni tak bagus. Tapi kitab lama tu lebih bagus. Sebab apa lebih bagus? Sebab akhirat ni lagi dekat dengan Rasulullah, lagi terbaik. Jadi antara kita dengan orang dulu, siapa paling dekat dengan Rasulullah? Orang dulu lah. Paling dekat sekali dengan Rasulullah sahabat kan. Lepas tu kalau mengaji kitab sahabat lagi bagus, lagi bau kan. Atau tabi'in. Lepas tu ulama mutaqaddimin, ulama zaman dulu-dulu. Jadi kita ni mengaji pakai kitab ulama zaman dulu-dulu. Macam tu. Sebab apa? Sebab mereka lebih dekat dengan Rasulullah. Walaupun kitab yang ada pada tuan-tuan ni mungkin usianya sudah hampir 100 tahun lebih. Tapi dia dicetak semula nampak cantik lah. Tapi asalnya sudah begitu lama. Silap-silap kitab yang kita mengaji ni lah yang pernah dimengajikan oleh tok-tok kita zaman dulu. Inilah kitab dia. Yang ni yang kita nak bangkitkan semula kitab-kitab lama, kitab-kitab turas. Inilah peranan guru-guru pondok untuk menaikkan semula kitab-kitab lama. Jadi pegangan kita insya-Allah. Baik. Jadi kitab ni cara baca dia, sebab saya ni mengajinya di pondok. Jadi cara baca pun saya ikut cara baca macam pondok. Cara baca macam pondok. Walaupun tuan-tuan tak pergi pondok, tapi saya bawa pondok tu datang sini. Jadi malam ni kita memondok lah. Boleh? Baik. Cara baca kitab pondok ni, kita akan baca dari kulit ke kulit. Betul-betul. Kulit ke kulit. Bukan kulit dan kulit. Itu beza. Ke dengan dan. Kalau kulit dan kulit, dia baca kulit depan, lepas tu dia baca kulit belakang. Mahal dia kata. Dia pun letak balik. Tu kulit dan kulit tak mau. Kita nak baca kulit ke kulit. Bila ke kulit, mana daripada kulit depan habis semua kita lalu sampai kulit belakang. Apa saja yang Tuan Syekh pengarang kitab tulis, kita akan baca. Kerana adabnya mengaji kitab-kitab lama ni, setiap yang dia tulis itu ada manfaat. Macam tu. Setiap yang dia tulis itu ada isi tersurat dan ada isi tersirat. Maka tak boleh lepas, tak boleh skip, tak boleh main potong-potong macam tu, tak boleh. Hatta perkataan dan atau semuanya ada makna padanya situ. Kerana ulama-ulama dia tak akan tulis benda yang sia-sia. Dia akan tulis benda yang betul-betul memberi manfaat agama kepada umat. Gitu. Baik. Jadi saya pakai kitab Jawi lah. Kan? Jadi tapi sama je, isi dalam sama. Jawi dengan Rumi ni sama. Cuma ada beberapa bahagian yang Kak Rumi tu dia tak tulis seperti mana yang ditulis dalam kitab Jawi. Jadi saya rujuk, saya pakai kitab Jawi. Sebab apa? Sebab Jawi ni tulisan kita, tulisan orang Melayu. Rumi bukan tulisan orang Melayu, jangan salah faham. Rumi bukan tulisan orang Melayu. Rumi itu diambil daripada perkataan Rum. Atau namanya Rumi, Rum. Rum ni kat mana? Rum kat mana? Atas lagi pada kepala batas. Atas lagi no. London sana. Dekat tempat orang putih sana tu. Tu Rum. Jadi maknanya Rum ni orang putih lah. Sebab tu tulisan Rumi itu ABC, sama macam tulisan orang putih. ABC sampai Z no. Ada pun tulisan Melayu. Melayu ni dia akrab dengan Islam. Melayu tu bangsa, Islam tu agama, tapi hubungannya sangat rapat. Melayu dan Islam tu sangat-sangat rapat. Macam kita dah cerita hari tu dah. Jadi rapatnya hubungan Melayu dengan Islam, maka tulisan Melayu itu sama macam tulisan Quran, tulisan Arab, iaitu alif bata. Cuma dia tambah beberapa huruf, iaitu huruf ga, huruf va, huruf fa dan sebagainya. Jadi makna nak kata hubungan, nak menunjukkan itulah kuatnya Melayu dengan Islam.
Jadi inilah tulisan kita, tulisan Jawi Melayu. Jadi malulah kita kalau kita orang Melayu tapi tidak reti membaca tulisan Melayunya. Kerana apa? Kerana orang Cina pandai membaca tulisan Cantonese-nya. Tulisan Cina-nya tu, Mandarin-nya tu, dia pandai baca. Orang India pandai membaca tulisan Tamil-nya. Tiba-tiba orang Melayu tidak reti membaca tulisan Melayunya, yakni tulisan Jawi. Sebab itulah makin hilang Melayu ni. Nah, yang tinggal Melayu ni apa dia? Baju Melayu dengan kereta api tanah Melayu. Dua tu lain tak ada. Ni kita nak hidupkan semula, bangkitkan balik. Jadi yang mana boleh baca Jawi, baca Jawi ya. Yang tak, baca je lah Rumi tu. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita mengaji, jangan merajuk pula. Baik. Kita baca daripada kulit depan. Ini kulit depan. Saya punya lah kulit depan. Ini kitab saya beli baru dah ni. Ini kitab yang lama. Macam ni. Macam kena bom dah kitab ni. Ni bukan kata nama mengaji. Kalau cantik aja, kita tengok setahun lagi lepas kita mengaji. Kalau lawa je kitabnya tu, macam jarang buka aja. Kan? Kalau selalu buka pun dia koyak-koyak kan tak? Baik. Dan depan ni dia tulis tajuk dia. Risalatut Tauhid. Ni nama kitab ni, Risalatut Tauhid. Risalah ni, okey, dia begini. Dalam perkataan Arab, khususnya isim, kata nama, selalunya perkataan Arab ni dia akan datang dari asal-asalnya, dia datang daripada 3 huruf, dipanggil sulasi mujarrad. Jadi sama juga dengan perkataan risalah ni, asalnya adalah 3 huruf, ra, sin dan lam. Risal. Jadi risal tu maksud apa? Utus. Macam surat, macam message. Jadi risalah ni adalah message ataupun utusan. Sebab itulah perkataan Rasul pun datang daripada huruf yang sama, ra, sin dan lam. Cuma ejaan ni ditambah waw, ra, sin, waw, lam, Rasul. Jadi nak menunjukkan Rasul itu penghantar message. Kalau orang putih sebut the messenger of God. Jadi maknanya penghantar utusan. Lepas tu disebut utusan Allah. Kalau terjemah Melayu, Rasulullah tu kita terjemah Melayu utusan Allah. Sebab apa? Sebab risalah tu sendiri, rusul, rasin lam tu, risal tu dengan makna utusan ataupun message. Jadi risalah adalah message. Message apa? At-Tauhid. Message Tauhid. Tauhid ni pula mana datang perkataannya? Asal perkataan Tauhid ialah ahada. Ahad. Alif, ha, dal. Ahada ataupun wahidun. Ahada makna tunggal, satu. Wahidun makna apa? Wahidun. Tahu? Kan budak pasti nyanyi ngaji budak-budak. Wahidun satu, isnani dua. Anak atau ayah tak tahu macam mana. Ayah kena pergi pastikan. Kan? Wahidun satu. Jadi satu. Jadi tauhid artinya ditambah ta depan. Depan tu ditambah ta. Jadi wahidun jadi tauhid. Ahad tauhid. Tauhid artinya mensatukan. Mensatukan Allah. Menunggalkan Allah. Gitu. Mensatukan Allah, tidak menduakan, tidak mentigakan, gitu. Menunggalkan Allah, hanya Allah saja dalam hati, itu tauhid. Kenapa kita kena mensatukan Allah? Adakah kalau kita tak mensatukan Allah, Allah tak jadi satu? Tak, Allah memang satu. Tapi kenapa kita? Sebab hati kita tu yang masalahnya. Bukan Allah memang esa dah, Allah memang satu dah. Hati kita ni, dalam hati ni campur aduk, sebetuk nenek semua duduk dalam. Allah ada, kereta ada, rumah ada, jawatan ada, pangkat ada, semua dalam hati. Jadi akhirnya dia berkongsi. Kongsi dalam bahasa Arab dipanggil syirkun. Itulah namanya syirik. Syirik ni pecah dua. Satu namanya syirik jali, satu lagi namanya syirik khafi. Syirik jali, syirik terang-terangan.
Syirik yang terang-terangan tu macam depa tu sembah topekong, pakai rantai salib. Itu terang-terang memang mensyirikkan Allah. Dia kata Jesus Tuhan, pada Allah tu Tuhan dia. Nah, tiba-tiba dia menidakkan, dia bertuhankan Tuhan yang lain. Itu memang terang jelas nyata dia tu syirik. Itu panggil syirik jali. Tapi ada satu lagi syirik, namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia tersembunyi di dalam hati. Sedangkan dia syirik macam mana? Tadilah meletakkan Allah sama berat dengan yang lain-lain di dalam hati dia. Tanpa dia sedar, dia telah syirik kepada Allah. Tapi syiriknya itu bangsa khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Ini yang kita takut. Kalau yang terang boleh gak nampak, yang tersembunyi. Bila ada syirik khafi dalam hati, itu yang berlaku, dia ni munafik. Itu nama dia. Waktu munafik ni adalah kafir di sisi Allah. Munafik ni zahirnya nampak Islam, tapi batinnya kafir. Waktu kata Ustaz Ismail Kamuh, masa saya sempat mengaji dengan dia, dia kata orang munafik ni macam burung unta. Dia kata. Saya pun tanya, kenapa macam burung unta pula Ustaz? Dia tengok macam burung unta. Nak kata burung bukan burung, nak kata unta pun bukan unta. Nak bukan kata burung, dia tak boleh terbang. Kata unta kecil je. Tu burung unta. Dia kata munafik ni tu nak kata Islam, tapi dia ada syirik khafi. Nak kata Islam tapi dia lawan Islam. Nak kata dia kafir tapi dia pakai kopiah. Dia pergi masjid pula. Nak semayang pula tu. Ini kita takut ni. Takut zahir kita nampaknya Islam, tapi hati jauh daripada Allah. Tanpa dia sedar, dia meletakkan dunia lebih utama daripada Tuhannya. Macam ni ya? Tak kering kaki seluar, cukup dah kerja pagi sampai petang. Overtime pula tu. Sampai ke malam. Orang lembu pun balik kandang petang-petang. Dia tak balik lagi. Bukan nak duduk semayang jemaah sini, bukan nak pergi dengar kuliah majlis ilmu. Bahagian dunia, bahagian siang dah sibuk dengan dunia, bahagian malam sibuk lah bahagian akhirat. Dunia lagi. Overtime. Takut-takut terbalik. Time over. Betul? Habis masa. Game over. Mati nak jadi apa pun tak erti. Tu. Sebab apa? Sebab dia meletakkan dalam hatinya dunia sangat utama bagi dia. Dan Tuhan lebih wang. Sok-sok tak apa Tuhan ni. Dia begini. Syirik tak macam tu? Syirik tak? Syirik yang tersembunyi tu. Ni kita mengaji ilmu tauhid ni sebab nak buang benda tu. Maka dikatakan tauhid ini kita nak bawa keluar serba tok nenek tadi dalam hati ni. Pangkat, rumah, kereta, jawatan, anak, bini, semua bawa keluar. Yang tinggal dalam hati semata-mata Allah sahaja. Tu maksud la ilaha illallah. Tu maksud dia. Tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan, tidak ada apa yang aku harap dalam hati aku, illallah, hanya Allah sahaja ada dalam. Itulah namanya tauhid. Bawa keluar. Boleh? Boleh? Boleh balik Boleh? Okey, kalau dah bawa keluar nak buat mana? Kalau bawa keluar dah jawatan, pangkat, rumah, kereta, anak, bini, nak buat mana? Dah bawa keluar dah ni, nak buat mana? Nak mana? Mak buang. Jangan buang. Kalau buang baik bagi saya. Nak buang kereta baik bagi saya nak. Dan tu buat apa? Nak letak mana semua tu? Letak di tangan. Baik. Letak di tangan. Allah letak di hati. Apa maksud letak di tangan? Saat disuruh pegang. Saat disuruh lepas. Itulah dunia. Jangan sampai tak nak lepas langsung. Dia tu imam. Ni cerita saja ni, bukan ada menuju kepada siapa-siapa. Kalau terasa nasib le. Dia tu imam tua, tu imam lama tua dah. Baca pun tak kena, baca Siratul Labi bacanya. Banyak sangat tengok cerita labu labi.
Baca tak kena dah. Jadi orang pun kata, imam, kita dah pula imam rehat lah. Sebab imam dah banyak jasa dah ni. Khidmat lama. Sejak saya kecil lagi untuk imam jadi imam. Jadi imam rehat, kita lantik imam muda yang baru. Boleh, dia kata. Dia kata tak boleh. Boleh, nanti tak dapat elamun. Tak dapat elamun. Tu kata, nak sangat tu, sayang sangat. Ni apa ni, macam ni. Nah, saat orang suruh kita pegang, kita pegang. Saat orang suruh kita lepas, kita lepas. Itu dunia. Dunia tempatnya, letaknya di tangan. Tu maksud kata guru kami. Suruh pegang, pegang, suruh lepas, lepas. Apa pun, jawatan, pangkat, rumah, kereta, apa saja yang berkait dengan soal dunia. Allah tak sama sekali. Allah duduk dalam hati, tak keluar-keluar. Jangan dilepas-lepas dah. Dunia dia boleh lepas, dia pegang. Boleh lepas, dia pegang. Ya tak? Macam anak kita, Allah bagi anak kat kita. Tiba-tiba Allah ambil balik anak tu, meninggal dunia. Bolehlah nangis, sebab dalam sirah Nabi pun, ketika anak Nabi yang bernama Ibrahim, ada salah seorang anak Nabi namanya Ibrahim, meninggal dunia masih kecil. Sahabat kata, aku lihat di pipi Nabi mengalir air mata Nabi. Mana Nabi menangis tak? Nabi menangis. Nabi nangis tu sebab apa? Sedih. Memang fitrah manusia ada perasaan sedih. Tapi yang Nabi larang, yang Allah larang, ialah tak boleh menerima kenyataan, tidak redha dengan ketentuan Allah. Ni yang masalah. Sedih normal perasaan manusia, marah normal perasaan manusia, tapi redha ke tidak redha, tu yang jadi masalah. Jadi bila anak tu sayang, kita sayang sangat, meninggal masa kecil, Allah ambil nyawa dia. Menangislah, tak apa menangis. Allah, tak apalah. Lepas tu orang dulu-dulu ajar dia jawab macam mana? Allah lebih sayangkan dia. Nak menunjukkan apa? Mengubat hati kita bahawa itu kan Allah punya. Allah bagi sat kat kita. Sekarang Allah ambil balik. Hak Allah dah lah. Apa yang nak marah? Apa yang nak boleh tak puas hati dan sebagainya? Tak boleh. Bukan kita punya. Mana yang kita punya? Cuba tunjuk. Tak ada. Semuanya Allah punya. Ada satu orang Tok Wali ni. Dia Tok Ali ni kadang-kadang kita tengok gaya pakaian dia nampak macam orang biasa, macam selekeh itu je. Biasa je. Jadi dia pergi satu istana raja. Dia sambil dia main masuk gitu. Pagat tahan, dia pergi masuk juga. Masuk-masuk, ngadap tuanku raja. Siapa kamu? Kata. Dia tanya balik, kamu siapa? Dia tanya balik. Hebat dia. Dah lah, kamu nak apa datang sini? Datang ni, saya nak tidur sini, dia kata. Nak tidur kat istana. Kata tuanku, mana boleh? Ini rumah better. Rumah saya ni. Ya ke rumah awak? Dia kata. Tuan rumah ni siapa? Dia tanya. Saya ni. Betul ke rumah awak? Okey, sebelum awak duduk, siapa duduk? Dia tanya. Ayah saya. Okey, kalau awak mati, siapa duduk pula? Anak saya. Jadi siapa punya rumah sebenarnya? Dia kata. Ayah awak ke, anak awak? Tuanku pun pening. Mana datang orang ni? Nah, pengajaran dia apa? Dia nak ajar, mana yang kamu punya? Mana kamu punya? Mana yang kata kita punya? Bila kita mati, pindah milik orang lain. Mana kata kita punya? Tak ada kita punya. Semua Allah punya. Allah bagi pinjam je. Tu yang Iwan Syahman nyanyi dandut, dia kata, ini semua Allah yang punya, dia kata. Dia dandut pun faham. Kita tak faham kan? Jadi biar faham. Semua Allah punya. Inilah tujuan mengaji ilmu tauhid. Supaya kita reda dengan segala ketentuan Allah. Yang kita harap hanya satu, yakni Allah. Lain tu bebek kurang sudahlah. Mak kata tok guru kami, keling-keling je, dia kata. Bebek kurang, tengok-tengok gitu je. Sebab tu bukan kita punya. Adapun kita ni pun milik Allah. Allah yang punya. Itu dia. Itulah tauhid. Kita nak kosongkan hati ni, hanya Allah sahaja yang ada di dalam hati kita. Tu yang berlaku kepada siapa nama tu, Datuk Ishak Bahrom. Berlaku kat Datuk Ishak Bahrom, bekas mufti Selangor. Bila di negeri Selangor tu buat fashion show ke apa dah, Ratu Cantik ke benda dah. Zaman dulu lah ni. Maka dia sebagai mufti, dia ambil tindakan. Dia keluarkan hukum, kata siapa yang terlibat dengan program tu haram.
wajib bertaubat kepada Allah. Dan dia tak bagi majlis itu dilaksanakan dalam negeri dia, sebab dia yang jaga bahagian hukum hakam agama dalam negeri dia. Serta-merta dalam notis 24 jam dapat surat daripada kerajaan pusat, Perdana Menteri ketika itu. Fikir-fikirlah sendiri siapa dia, kan? Dia hantar surat dekat Datuk Ishak Bahrom, dipecat serta-merta. Dipecat. Bila dia dipecat, apa dia jawab? Kamu boleh rampas harta aku, boleh rampas pangkat aku, boleh rampas jawatan aku, boleh rampas kereta aku, boleh rampas rumah aku, tapi sekali-kali kamu tak boleh rampas iman aku. Itu ni Allah betul dia cakap. Dunia pun di tangan, mu nak ambil balik, ambil pi. Aku sikit tak heran, tapi Tuhan mu tak boleh ambil daripada hati aku. Allah duduk dalam hati aku. Mu pancung kepala aku sekalipun, Allah tetap di hati aku. Tu baru akidah, tu baru tauhid. Ni bau ugut. Tarik balik subsidi. Bau ugut gitu. La ilaha illallah. Bau ugut tarik tauliah. Ustaz, jangan lebih-lebih. Tarik tauliah kan? Dah. Tak ada. Saya sikit tak heran. Mu nak panggil. Mu tak nak panggil, sudah. Kan? Tak mengajar majlis sudah, mengajar di pondok. Tak ada masalah, kan? Tugas kita nak menyampaikan saja. Nak mengaji panggil, tak nak mengaji sudah, lantak kamu. Ada. Tu je. Barulah kita ni tak bergantung dengan orang. Kita bergantung dengan Allah. Inilah tauhid. Tu nak tunjuk beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Waktu Tok Guru Siddiq Noor, Tok Guru kita lah, dia kena tahan, masuk ISA, kena penjara. Dia masuk dalam tahanan. Masa kena masuk tu, ada seorang pegawai ni sombong. Sebab dia yang jaga tempat tu. Dia kata, Siddiq, dia panggil Siddiq Nah, hang duduk dalam ni, dalam genggaman aku. Dia kata, dalam genggaman aku. Nah, kalau aku tak sign, selagi tu hang takkan boleh keluar. Dia cakap gitu. Tapi ada Tok Guru cuak, takut. Tok Guru jawab, senang. Dia kata, minta maaf cik, saya masuk sini, saya masuk penjara bukan sebab polis, bukan sebab mahkamah, bukan sebab undang-undang, mahupun cik sendiri. Tapi saya masuk, yang masukkan saya itu Tuhan saya Allah. Dan saya akan keluar bila Tuhan saya nak saya keluar. Walaupun orang keliling mungkin tak setuju, tapi kalau Allah nak keluarkan saya tetap akan melangkah kaki keluar. Tu akidah. Jadi masa dia dalam tahanan tu, orang kaki ceramah, tiba-tiba tak boleh ceramah, nak ceramah juga. Jadi apa dia buat? Masa tengah waktu makan, dia ambil tray besi tu kan. Kan jadi pakai tray besi tu, dia ambil sudut, dia ketuk tang. Lepas makan ni kita ada ceramah. Orang pun tanya, ceramah? Tak pernah ada. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kata Tok Guru. Ustaz Siddiq dia sampai ceramah di kantin tu, kafe tu. Saya sendiri sampai ceramah. Dia pun ceramah. Tengok hari-hari dia buat. Lama-lama orang makin ramai ikut dia, makin ramai. Siap takbir dalam penjara. Takbir, Allahu Akbar dalam penjara. Lama-lama gawai-gawai ni pun pening kepala. Kita kalau simpan dia lama-lama, naya ni kata, semua pakai ikut dia ni. Jadi bincang-bincang mesyuarat, buat keputusan, bebaskan dia. Bebaskan dia. Akhirnya masa dia keluar tu, dia lalu depan mamat yang sombong hari tu. Dia kata apa? Betul tak apa saya kata? Hari ni saya keluar, walaupun dalam hati awak tak setuju, tapi bila Allah nak saya keluar, saya tetap akan keluar. Nampak? Ini akidah, ni tauhid. Ini orang bau ugut. Hang duduk dalam ni, aku tak sayang tak boleh keluar. Janganlah. Terus merayulah apa. Sorry, tak ada. Tu. Lepas tu jangan tunduk dengan makhluk. Tunduk hanya pada Allah. Tu simbolik semayang kita tu. Rukuk dengan sujud. Tunduk kita semata-mata pada Allah, bukan pada makhluk. Gitu.
taat kita. Selagi mana makhluk itu taat pada perintah Allah, kita boleh taat dengan dia. Dia tak taat Allah, kita pun tak ada taat pada dia. Itu. Gitu. Jadi jangan bergantung dengan makhluk, bergantunglah dengan Allah. Nah, macam mana nak terapkan benda tu? Kenalah ngaji. Kosong je macam tu mana boleh. Macam orang katalah nak berlawan tapi tak ada ilmu, tak ada isi. Senang kena terajak. Kan? Jatuh tumbang Tapi kalau dia berlawan, dia ada isi. Orang kata jangan teh dia tu, dia ada isi tu orang cakap. Macam tu, isi-isi tu sebenarnya ilmu. Kan? Bila kita ada ilmu, baru kita kuat. Kan? Baru yakin kita kuat. Orang nak perjatuhkan kita pun tak adalah. Ada seorang anggota polis tu, dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz berani Ustaz cakap macam-macam cakap macam ni, lantang gini. Berani Ustaz?" Saya kata, "Bukan berani. Takut juga kadang-kadang. Tapi sebab kita mengaji. Kita mengaji. Awak yang pakai uniform tu pun manusia macam saya. Makan nasi juga. Dan satu hari nanti akan mati masuk dalam lubang kubur ke. Tak yang kata awak. No, yang duduk dalam istana tu, agung, raja, sultan pun manusia. Dia pun akan mati. Dana menteri apatah lagi. Semua ni makhluk belaka. Dia akan susah ke, dia akan mati ke, dia akan dihadap oleh Rabbul Jalil. Tu sebut Maliki Yaumiddin, raja pada hari agama. Paling besar tu Allah. Jadi kalau setakat makhluk sama dengan saya, kenapa saya perlu takut pada dia? Sebab apa? Sebab mengaji dah. Itu beza mengaji dengan tak mengaji. Jadi kita nak mengaji lah mana ni. Boleh? Nampak? Tu baru hurai tauhid dia. Dah bunyi tik-tik dah. Jadi baca kitab pondok ni memang macam tu. Baca sikit, tapi huraian dia lama, kat 1 jam. Sebab tu dia kata nak khatam tu mungkin sampai janggut saya putih kot baru khatam. Sebab kita bukan kaedah baca sampai 2-3 muka, tidak. Kaedah pondok dia memang gitu. Baca sikit kemudian hurai. Sebab kita nak orang faham, bukan nak orang khatam. Apa guna khatam tapi tidak faham? Kalau nak khatam boleh khatam. Malam ni kita baca rak gitu je, laju baca. Faham tak? Orang pun bela gitu. Macam mana? Yang penting kita nak faham walaupun tak sempat khatam. Gitu. Pindaan. Apa yang pindah ni? Apa maksud dia pindaan? Muradnya situ, kitab ni asalnya kitab Arab. Namanya sama, Risalatul Tauhid juga. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh, nama dia. Daripada Mesir kalau tak silap. Tapi asalnya kitab Arab. Lepas tu ulama-ulama kita zaman dulu dia ngaji sana. Ngaji tanah Arab sana. Bila ngaji-ngaji dia balik Malaysia ni, balik tanah Melayu. Balik tanah Melayu, takkan dia nak ajar masyarakat awam dengan kitab Arab? Kan? Sebab kalau nak belajar kitab Arab kena mengaji ilmu bahasa Arab dulu. Ilmu bahasa Arab ni susah. Kami di pondok tu tok guru panggil seorang tok guru ajar kami ilmu alat. Ilmu nahwu dan sharaf nama dia. Ilmu bahasa Arab. Mula-mula kelas tu 30 orang. Bulan pertama. Bulan kedua tinggal 15. Lagi 15 syahid. Bulan ketiga tinggal 20. Bulan keempat tinggal 10. Bulan kelima tinggal 5. Bulan keenam seorang tinggal. Bulan ketujuh ustaz tu pun tak datang dah. Saya tanya pelajar tu, kenapa tak masuk kelas? Susahlah ustaz, payahnya nak kena hafal lah itu. Lah, kita kata dengan awak tak masuk kelas ni bertambah faham ke bertambah tak faham? Kata, bertambah tak faham tu. Baik masuk walaupun tak faham, tapi lama-lama insya-Allah faham. Ada. Jadi memang payah ilmu bahasa Arab ni. Cabaran orang mengaji pondok, ilmu alat tu dia nak kena kuasai tu payah sikit. Tapi memang kena kuasai. Jadi ulama-ulama yang mengaji di sana tu dia ulama Melayu tapi mengaji Arab. Balik-balik maka dia fikir macam mana nak ajar umat masyarakat di sini. Maka mereka mengambil usaha dengan bersusah payah menterjemah kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Inilah peranan ulama kita yang perlu kita sanjung. Mereka tak diberikan royalty pun.
Mereka tak diberi pangkat Datuk Seri ke, Tun ke, Tan ke, Tin ke apa, tak ada. Kan? Sebab bukan itu mereka nak, tapi jasa mereka. Yang hari ni akidah kita kukuh, yang semayang kita betul, sebab siapa jasa dia? Kalau bukan ulama dulu. Sebab tu keluar satu pepatah Arab menyebut, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, aku takkan kenal Tuhanku. Sebab tu kita sanjung guru, kita hormat guru, bukan taksub, tapi memandangkan dia punya usaha tu. Macam tok guru saya lah, saya masuk pondok zero, saya apa pun tak erti masa tu, sifat 20 tak erti. Ngaji dengan dia, dia tak ambil duit 1 sen pun, tak ambil duit. Mana ada yuran bulanan? Yuran bulanan tak ada, yuran pengajian ada. Duduk tempat dia percuma, bagi kitab pun cuma. Masa mengaji dengan dia tu, ngaji. Sampai hari ni kita reti dah. Dalam reti boleh kongsi kat orang pula. Macam mana kita rasa? Takkan kita nak pinggirkan dia. Itu yang jadi rasa sayang, mahabbah dengan guru, nak berkhidmat dengan dia. Kalau saya boleh jadi barang, saya sanggup jadi selipar kepada ulama, kepada tok guru. Kan? Gitu. Sebab apa? Sebab jasa mereka. Didik kita. Jadi kita kena letak tinggi. Sebab tu dia cakap, kenapa dalam negara tak ada buat hari ulama? Hari guru ada, hari polis ada, hari tentera ada. Semua hari kejayaan ni semua ada. Tapi hari ulama kita tak ada. Sedangkan ulama lah peranan paling besar sekali. Masa PKP itu, orang cakap apa? Frontliner kan? Bagi saya frontliner yang paling depan sekali bukan nurse ke doktor, tapi ulama lah. Kalau ulama tak tenangkan masyarakat, macam mana keadaan? Tak boleh jadi huru-hara. Ulama lah bagi tenang, suruh ingat Allah, sabar dengan ujian, sabar dengan penyakit. Tu apa-apa pun ulama nombor 1. Sebab itulah Nabi sampai sebut, innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Itu kita letak tinggi ulama-ulama kita ni. Moga-moga kita nanti di hari kiamat Allah izinkan kita dibangkitkan dengan alim-alim ulama. Siapa dia ulama ni? Okey, bagi kitab Jawi, tolong betulkan, dia ada typo situ. Nama dia Abdul Ghani Yahya, bukan Ki. Apa tu Ki? Saya tengok kitab Jawi, dia tulis Kaf Yaya, bukan Kaf Yaya, Yahaya sebenarnya. Yang Rumi tak ada masalah hasilnya. Rumi tak ada masalah sebab dia tulis ABC dah. Yang ni ejaan sini, dia tulis Kaf Yaya, bukan Kaf Yaya, tapi betul kan? Yahya. Jadi nama dia Abdul Ghani Yahya. Aduh. Seorang lagi nama dia Umar Yusuf. Ini pun salah juga. Dia tulis Ain Mim betul Yusuf. Habis bunyi apa? Yusuf. Apa dia pula? Mana ada orang nama kan? Umar Ain Mim Ra. Umar ya waw sinfa Yusuf. Jadi 2 orang. Hebatlah kitab ni, sampai 2 orang ulama berganding bahu untuk hasilkan kitab ni. Jadi makna nak cerita bukan senang ilmu ni. Itu. Jadi ni 2 orang ulama yang walaupun kita tak pernah jumpa dia pun, tengok muka pun tak pernah, tapi biar nama ulama ni ada dalam hati kita. Kita sayang kat dia. Sebab apa? Sebab dia yang ajar kita. Yang mengajar malam ni, kuliah ni bukan saya, tapi yang mengajar ni tok guru pengarang kitab Syekh Abdul Ghani Yahya dengan Syekh Umar Yusuf. Saya tolong baca je. Kena tolong baca, sebab kalau tuan-tuan baca memang tak baca dah kat rumah dah. Kitab ni habis kuliah ni tutup simpan. Tak baca dah. Jadi saya tolong baca. Dipanggil tukang baca. Tukang baca je. Tapi yang ajar kita sebenarnya tuan guru kita ni, syekh kita ni. Moga-moga kita hari akhirat esok bangkit dengan dia. Bangkit tengok, Syekh Abdul Ghani Yahya, Syekh Umar Yusuf. Kata guru kami, Tok Usidik Nok, kita mengaji kitab-kitab ulama ni, automatik jadi anak murid dia. Dan dia akan kenal anak murid dia. Nanti di hari akhirat, kita bangkit di padang mahsyar tu, kata, ini anak murid aku, kamu mengaji kitab aku, mari sini. Ingat, syafaat, selain syafaat Al-Quran, syafaat Nabi, ada satu lagi syafaat, iaitu syafaat ulama. Ni kita harap. Quran tak pernah kita bersahabat dengan Quran, baca Quran selalu. Nak dapat syafaat Nabi, kita selawat banyak-banyak, amalkan sunnah Nabi, insya-Allah. Yang ketiga, iaitu biar ada kasih dan sayang ulama dalam hati kita.
Moga-moga Allah pilih ulama-ulama ni untuk syafaatkan kita. Ada dalam kitab, saya tak ingat kitab apa, Bustanul Arifin ke apa, saya tak lupa dah, diceritakan ulama punya syafaat ni hebat tak hebat. Nanti di hari akhirat ada satu orang ni dosa dia banyak, pahala kurang, tapi dia merayu, ya Allah tolonglah, ya Allah saya takut. Memang takutlah sekarang ni, bolehlah sembang sebab tak tengok lagi neraka tu. Tapi waktu tu neraka duduk depan mata lah, zrap. Berani nak masuk, dah merayu, ya Allah tolong, ya Allah janganlah masuk aku dalam neraka, ya Allah. Tuan Allah tanya kat dia, masa hidup kat dunia dulu pernah tak duduk di dalam mana-mana majlis ulama? Kalau ada, aku nak panggil ulama tu syafaat dengan kamu. Dia pun benar begini. Tak benar. Adalah lalu singgah Masjid Mustafirin ni, Sungai Tiram, tapi tinggal tandas batu belak gitu. Singgah tandas, kuliah tak masuk. Nah. Okey, kata Allah lagi, kalau tak ada kak, ada tak kamu pernah makan sekali dengan ulama dalam satu majlis ataupun satu tempat, satu meja ke, satu talam ke, makan. Tok guru ada sebelah, kamu makan sebelah dia. Kamu makan dengan alim ulama. Sebab tu kalau kita dapat peluang makan dengan ulama, jangan tolak. Ni kadang-kadang tawaduk tak kena tempat. Mari makan. Rugi badan ni, untung sah ni. Orang kata bersilang-silang tangan dengan alim ulama, berkat. Silah ilmu dia tumpah kat kita, adab dia, akhlak dia, syafaat ni. Kalau ada mu pernah makan dengan mana-mana tok guru, mana ulama, aku nak panggil ulama tu syafaat kamu. Kata tak ada, sebab ada orang buat majlis makan itu, tapi saya ambil bungkus belah gitu. Belah lagi tak ada. Last sekali yang ketiga, Allah kata, ada tak nama kamu ni sama dengan nama mana-mana ulama aku? Cek nama dia Siddiq. Ada seorang ulama tok guru di Perak namanya Siddiq Noh. Panggil tok guru Siddiq Noh, syafaat dia. Tu sampai tahap nama sama dengan ulama pun berkat. Boh nama anak nama dengan nama ulama. Ni boh nama anak John Travolta. Nak nama style Mak Saleh, pelik. Nama dia Adam. Ejaan tulis A-D-A-M, Adam. Orang sebut Adam, dia kata salah. Nah, Adam. Alah, duduk Penang je pun. Nak Adam dah lah kan. Nak style Mak Saleh. Bangga lah kita nama-nama alim ulama kita. Boh nama ni, boh nama Abdul Ghani Yahya. Dia kata nama macam orang tua Zat kata, loh, bila dia tua-tua gak, kalau nama John sekalipun, bila tua-tua tak John, tua juga kan. Ada pula nama orang tua lah, apalah. Ada boh nama Omar Yusof, ni nama ulama. Apa nama ulama ni kebanyakannya, bila saya banyak mengaji-ngaji ni, kita duk perhati tengok, kebanyakan ulama-ulama kita namanya Muhammad. Sebab tu kalau boleh boh nama anak Muhammad. Lepas tu nak boh nama kedua dia tu apa-apa tak apa, Muhammad Yusuf ke, Muhammad Omar apa, tapi biar ada nama Muhammad. Sebab kebanyakan nama Muhammad. Contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali 3 kali Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia Muhammad, ayah dia Muhammad, tok dia Muhammad. Sebab tu jadi hebatnya tu kan. Imam Syafi'i nama Muhammad. Bukan Syafi'i itu kan nama dia, Syafi'i itu nama tok dia. Nama keturunan yang kelima, nama Syafi'i itu. Dia pakai nama tok dia. Nama betul dia Muhammad bin Idris. Muhammad juga nama dia. Banyak nama-nama ulama bila saya buat kajian, kebanyakan ulama namanya Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Sebab inilah nama-nama yang berkat. Mungkin kesan berkat nama itulah Allah angkat mereka menjadi seorang yang hebat. Wali-wali Allah, alim-alim ulama. Kan? Gitu. Baik. Diterbitkan oleh keduanya. Keduanya mana? Syekh dua ni tadi dah. Syekh dua ni lah yang terbitkan kitab ni. Okey. Dah. Tu kulit. Jadi hari ni ngaji kulit boleh? Orang kata ngaji benda ni, tahu ngaji kulit. Dan kita masuk sini sikit. Kitab Jawi buka yang depan. Pada kalam
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Rumi tak ada. Saya tak tahu kenapa. Kat Rumi dia tak tulis Bismillahirrahmanirrahim tu. Tulis sendiri je lah kalau nak tulis. Tapi Jawi dia ada tulis. Okey. Kaedah membaca kitab pondok ni, kita akan hurai setiap perkataan. Kan tadi saya sebut. Jadi termasuklah Bismillahirrahmanirrahim ini bukan jalan macam tu je. Dia ada huraian dia. Maka kita nak hurai Bismillahirrahmanirrahim ini, insya-Allah. Boleh? Sebab itulah ada whiteboard depan ni. Asal-asal untuk maklumat, asal-asal tulisan Al-Quran tidak ada titik dan tidak ada baris. Kalau tak percaya, habiskan duit sikit, pergi Turki, pergi kat museum dia, ada tunjuk Quran yang lama, yang tak ada titik dan tak ada baris. Kalau bajet tak banyak nak pergi Turki, pergi Patani sudah. Patani pun ada museum Quran di Patani. Dia ada simpan satu Quran lama, titik tak ada, baris pun tak ada. Itulah asal usul tulisan Quran. Macam ni, titik tak ada, baris tak ada. Nak baca macam mana? Nak depan tu nak bunyi apa? Tak terbunyi kita. Macam mana nak sebut? Akhirnya ulama yang letak, namanya Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, dia pun tambah titik. Besar sikit. Okay. Dia pun tambah titik. Tapi ada titik pun kelang kabut juga, baris tak ada. Maka ada seorang lagi ulama menambah baris, jadilah bis. Jadi ulama dah titik, dah baris. Ingatkan boleh bunyi dah, tak bunyi lagi. Bukan Quran. Tu Firamli buat cerita tu, sekali Arab dah dia kata. Dan ulama dah bersusah payah kita. Tak ada titik, titik, tak ada baris, baris. Dah tak bunyi juga. Lah kali dia beli kat Shopee yang Quran ada pen tu. Kan, dia pun lalu pen tu bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dia baca, pen tu baca. Ada macam mana lah kita ni, berpayahnya kita ni. Atau kena usaha lebih kan. Sebab tu syurga ni bukan benda-benda senang, bukan benda-benda mudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Baru nak kira 19 huruf. Kenapa 19? Ganjil. Nampak? Ini bukan kebetulan. Inilah Allah Ta'ala yang maha hebat. Allah suka pada yang ganjil kerana Allah itu ganjil. Jadi ada 19 huruf pada kalam Bismillahirrahmanirrahim ini. Dan nama bagi Bismillahirrahmanirrahim, nama dia Basmalah. Nama dia Basmalah. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kalimah-kalimah dalam agama kita ni dia ada nama. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu ayatnya. Nama dia apa? Ta'awuz. Tu nama dia. Ta'awuz. Lagi, Subhanallah. Nama dia apa? Tasbih. Satu lagi nama dia Tanzih. Tu pun nama dia juga. Lagi, Alhamdulillah. Nama dia apa? Tak tahu dia kata. Tahmid. Atau juga nama dia Hamdalah. Allahu Akbar. Nama dia apa? Takbir. Satu orang sebut takbir, Allahu Akbar. Orang tak sebut takbir, Subhanallah. Tak kena ni. Ada. Sebab dia ada nama. Setiap tu ada nama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia selawat. Habis kalau selawat Ibrahimiyah, sudah. Selawat Ibrahimiyah, dia kata Ibrahim kata. Padahal kita baca dah tiap-tiap hari, tapi sebab kita ni tak, orang cakap apa, tak nak ambil tahu, akhirnya nama dia kita tak tahu.
Mana selawat Ibrahimiyah? Dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampai fil alamin innaka Hamidun Majid. Ayat itulah namanya selawat Ibrahimiyah. Sebab ada nama Nabi Ibrahim dalam selawat itu. Dia buat mulut tu baru tahu tu. Tak apalah, dapat gak tahu. Itulah pentingnya datang mengaji. Datang tak tahu, balik tahu. Tak rugi sikit pun. Duduk dalam aircon pula lagi, kan? Gitu. Selawat Ibrahimiyah. Macam kita kawan lah, kadang kawan dengan orang tu kat 10 tahun kawan, nama tak tahu pun. Nama sebenarnya apa? Mudah. Orang panggil mat. Ada macam tu kita amal kadang-kadang dah lama, tapi nama amalan tu sendiri pun kita tak tahu. Ni ambil tahu. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bermula dia dalam bismillahirrahmanirrahim ni dia ada berapa patah perkataan? Berapa patah perkataan? Ada berapa? Kalau saya tunggu jawapan sampai subuh tak jawab-jawab lagi. Tak apalah, program ni ustaz tanya, ustaz jawab. Dia biar saya jawab sendirilah. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 patah perkataan. Kita akan hurai setiap satu ni insya-Allah. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Ba, baris bawah. B. Dia mesti baris bawah, takkan baris depan, takkan baris baris atas. B. B ni makna apa? B ni maknanya dengan. Maksud dia. Dia huruf ma'ani. Dia ada huruf mabadi dengan huruf ma'ani. Ini huruf ma'ani. Iaitu B tu walaupun dia huruf tapi sudah ada makna dia. Maknanya apa? Dengan. Okey, dengan. Baik, kemudian yang ni pula, perkataan kedua. Dia tulis itu sin dan mim. Sin mati, mim bawah. Asal dia ialah ismun. Asal dia ismun. Ismun makna apa? Nama. Okey? Kemudian digabungkan dengan B ni. Bila digabung, diletakkan B depan ismun tu, ada hamzah kat tengah. Maka orang Arab dia tak boleh sebut kalau hamzah duduk di tengah. Maka hamzah tu dihazafkan. Hazaf ni maksudnya dihilangkan. Gitu. Jadilah dia bismun. Kemudian pula B ni dia termasuk dalam kategori haraf jar, nama dia. Haraf jar. Haraf jar ni ada 9 dalam kitab Matan Jurumiyah. Fungsi haraf jar membaris bawahkan isim selepas dia. Jadi perkataan selepas haraf jar mesti baris bawah, maka bertukar tanwin dhammatain kepada kasratain. Jadilah min. Okey. Kemudian pula perkataan ni tak selesai. Kalau kita sambungkan B makna dengan, yang ismin ni tadi dengan makna nama, baru dengan nama. Dengan nama tu ayat tu tergantung. Dia tidak jadi mufidah. Dalam bahasa Arab, satu kalam itu mesti mufidah, memberi makna, memberi faedah. Tiba-tiba tak memberi makna tepat. Dengan nama, orang akan timbul soalan. Dengan nama siapa? Orang tanya. Maka perlulah dilengkapkan ayat itu dengan perkataan Allah yang ketiga. Barulah namanya dengan nama Allah. Okey. Jadi bila nama ni nak kena bersandar kepada Allah, maka perkataan ismin ini termasuk dalam kategori mudhaf nama dia. Dan Allah itu masuk dalam kategori namanya mudhafun ilaih. Mudhaf artinya bersandar, mudhafun ilaih yang kena sandar. Ni mudhaf sandar, mudhafun ilaih kena sandar. Jadi nama ni bersandar pada Allah, nama Allah. Bila jadi mudhaf, maka mudhaf hukum dia tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, maka tanwin dibuang. Jadilah sin mim gitu. Dan hukum mudhafun ilaih wajib baris bawah, maka ha tu baris bawah. Maka jadilah dia bismillahi. Okey, faham ke?
Benda lah ustaz ni merepek, dia kata. Tak apa, tak faham tak apa. Ini bukan fardu ain. Tapi kenapa ustaz cerita? Sebab nak bagi faham. Nak bagi faham apa? Ilmu agama itu tinggi. Sebab orang selalu pelekeh ilmu agama. Orang kata hantar anak ngaji pondok nak makan apa? Dia kata. Panggil nak makan apa. Orang kalau tanya saya, orang ngaji pondok nak makan apa? Saya makan penumbuk tau. Geram. Ada. Dia pelekeh. Kalau hang pandai sangat hang jawab itu. Nah, baris ni bagi ulama-ulama kacang goreng dia bagi dia. Depa boleh baca kitab Arab yang tak ada baris. Kitab tu tak ada baris, depa boleh baca. Kita ada baris tak bunyi lagi. Jadi nak bagi faham apa? Nak bagi faham inilah ilmu alim-alim ulama, supaya kita tahu kita dengan ulama tu jauh, macam langit dengan bumi. Kita boleh tiru gaya ulama. Ulama pakai jubah, kita pakai jubah. Ulama pakai serban, kita pakai serban. Ulama boh janggut, kita boh janggut. Ulama poligami, kita poligami juga. Tapi ilmu ulama tak sama dengan ilmu kita. Kita rampas serban dia pun tak dapat ilmu dia. Dia tunggu kata, nanti Tok Guru Sidik nak balik, aku tarik serban dia. Aku nak pakai kat kepala aku. Pakai pi. Tak jadi apa. Sebab ilmu itu tidak boleh dicuri. Sebab tu ilmu itu mahal. Harta boleh curi, motor boleh curi, kereta boleh curi, tapi ilmu boleh curi? Tak boleh curi. Sebab ilmu itu mahal sifat dia. Ini mahal kan? Inilah cerita macam mana terjadinya sebutan Bismillahi. Jadi sebut tu bukan saja nak bagi sedap, tapi dia ada kaedah macam mana baris bawah, baris atas, baris depan, semua dia ada kaedah dia. Ini baru cerita separuh, tak cerita banyak lagi. Tu nak bagi tunjuk, nak bagi kita bagi faham. Jadi makna dengan nama Allah. Boleh? Jadi takat tu dulu kan pening pula. Boleh tak? Ni bagi kita faham yang ni dulu. Okey, nanti kita akan sambung. Tak habis lagi ni, tak habis lagi. Nanti ingatkan kat saya, ustaz, bismillah tu tak habis hurai lagi. Baru ustaz cerita dengan nama Allah. Dengan tu tak cerita lagi. Kenapa dengan? Kenapa nama? Kenapa Allah? Semua tu ada. Ada ilmu di dalamnya tu. Jadi tujuan saya buka benda ni sebab nak bagi faham setiap perkataan itu besar di sisi kita. Perkataan-perkataan Allah ni. Ayat-ayat Quran termasuk bismillah. Selama ni mungkin kita baca bismillah ni bersahaja, bismillahirrahmanirrahim, itu ya. Tapi kita tak faham makna tersirat di dalam dia tu. Sebenarnya sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat. Kalau orang yang dah faham, dia akan rasa besarnya kalimah ni. Itulah fungsi ilmu. Itulah lebihnya ilmu. Okey, boleh. Jadi takat ni dululah. Takat ni dulu, bismillah, tak habis lagi. Kalau di pondok biasanya Tok Guru akan hurai bismillahirrahmanirrahim ni saja hampir 7 hari 7 malam baru habis. Itu pun mengajinya tiap-tiap waktu semayang. Pas subuh sekali, pas duha sekali, pas zuhur sekali, pas asar sekali. 7 hari 7 malam baru habis syarah bismillahirrahmanirrahim saja. Tapi saya tak bawa lah kaedah macam tu. Kalau bawa kaedah macam tu, kita kena ada 7 bulan. Sekitar kuliah kita sebulan sekali. Jadi 7 bulan baru habis bismillahirrahmanirrahim. Bulan ke-8 sadaqallahul azim tu. Jadi saya tak ikut ni itulah. Kita ambil poin-poin penting je. Jadi tak sampailah 7 bulan. InsyaAllah kita ambil poin-poin penting aja untuk kita huraikan pada kalam bismillahirrahmanirrahim. Tapi inilah rahsia ilmu. Baru nampak. Saya sebab ni saya jadi kekal duduk di pondok. Saya kongsi sikit. Saya mula-mula, saya ni orangnya duduk di Shah Alam, membesar di Shah Alam. Shah Alam bukanlah nak kata saya anak orang kaya ke apa, tidak. Tapi duduk di bandar ni, dia orang cakap apa, senang lah sikit kan. Mandi pun pakai shower, air panas siap kan. Kita pun tak terbayang di pondok ni macam mana. Saya pun pernah duduk mengaji universiti. Universiti ni asrama dia lengkap dengan katil, dengan almari apa semua ada kan. Jadi pergi pondok terkejut tengok. Katil pun tak ada. Katil tak ada, almari tak payah cakap kan tak? Shower lagi tak ada. Air panas, sorry lah. Mandi air telaga tu.
Jadi duduk-duduk terkejut sekejap. Allah, macam gini ke kata pondok? Loh, masa tu saya ingat nak balik lah. Hari tak, sebab saya sampai malam. Lewat dah. Tidur dengan keadaan yang agak uzur situ. Masa duduk pondok, macam tu lah duduk pondok. Lepas tu esok siang niat hati lah, nak balik apa ni. Nak balik waktu tu gelap malam. Jadi cadang nak balik esok pagi. Semayang subuh dulu dengan Tok Guru, semayang jemaah, baru nak balik. Jadi pagi-pagi tu bangun bilik air satu, duduk cangkung, letak bergigi kat mulut, duduk cangkung. Macam cerita Piramli tu. Seorang masuk, baru keluar. Seorang masuk, keluar gitu. Gili-gili mandi. Nak pergi. Lepas tu semayang. Tok Guru ratib zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun syok dah. Kita sedap juga duduk sini ni, zikir mantap ni. Okey, tak apa lagi. Lepas tu habis wirid dah doa apa semua, Tok Guru buka kitab Tok Guru buka. Saya ingat lagi first time saya mengaji tu, kitabnya nipis sangat. Nama kitab tu Matan Ummul Barahin. Walaupun nipis, kitab ni lah kitab induk, ibu segala kitab bagi ilmu tauhid. Semua kitab tauhid mak dia yang tu. Induk tu, Matan Ummul Barahin nama dia. Kecil je Tok Guru buka. Saya tengok kitab tu macam tadi lah, kulit dan kulit, tengok depan belakang. Sekejap je ni habis ni, kata. Sekejap habis apa, 3 tahun pun habis kitab nipis tu. Tok Guru pun baca. Mula-mula tu baca bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. B tu muallaq ni Tok Guru buka ni. Buka. Nganga kita. Nah, macam ni buka satu. Lah kali saya kata, ush, tinggi ilmu ni. Saya pun tanam azam, aku tak mau balik. Aku nak mengaji dengan dia, nak ambil ilmu ni. Sebab tak pernah lagi, jarang-jarang aku dengar ilmu macam ni. Ni, sebab tu baru kita tahu mahalnya ilmu. Hebatnya ilmu. Saya nak bukakan ni bagi masyarakat kita nampak betapa hebatnya ilmu agama kita. Jadi di sini pun sudah ada banyak huraian di situ. Ni saya belum hurai lagi satu-satu tu. Nanti kita akan hurai pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Nanti ingatkan pada saya sambungannya, baru letak titik dengan baris je, tapi tak cerita lagi setiap satu tu. Dengan tu apa dia, nama tu apa dia, Allah tu apa dia. Nanti kita nak hurai satu-satu tu pula, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup majlis, ada 2 pengumuman yang nak dikongsi dan sampaikan. Pengumuman yang pertama berkenaan dengan badal haji. Kalau ada siapa-siapa sahabat handai, saudara mara, adik-beradik dan sebagainya yang ada berlaku kematian padanya, yang masa hidupnya tak pernah melaksanakan haji, insya-Allah saya dengan tim saya akan menguruskan badal haji untuk tahun ni. Tapi bukan saya buat, saya tolong urus dari sini je. Tapi kawan-kawan kita ada di Mekah dah. Dia akan tolong buatkan lah upah haji tu. Jadi kadar upah yang kita ambil siap dengan proses sampai siap sebanyak 3,500. Kita akan bagi sijil pengesahan daripada kerajaan Arab Saudi sendiri yang mengesahkan bahawa hajinya telah selesai. Kemudian yang kedua, kita akan wakafkan Al-Quran atas nama arwah di Masjidil Haram. Yang ketiga, sebagai kenang-kenangan, kita akan bagi air zam-zam dan juga ke rumah Ajwah Madinah. Gitu. Jadi siapa yang masa si mati tadi atau arwah tadi, dia meninggal tak sempat lagi melaksanakan haji, maka wajib selepas dia mati waris keluarga mesti menunaikan haji untuk dia dengan cara badal. Kalau waris buat tak duli, maka jatuh hukumnya berdosa kepada ahli keluarga tadi, kerana tak tolong uruskan. Malah bukan setakat haji je, setengah orang kita dia salah faham. Dia ingat haji wajib, umrah sunat. Tidak. Haji wajib, umrah pun wajib. Dalilnya dalil Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Maka ada waw ataf kat situ. Makna waw ataf tu dan tu maknanya hukumnya sama. Kalau hajinya wajib, umrah pun wajib, cuma wajibnya sekali. Jadi kalau ada orang tu dia meninggal dunia, haji tak pernah pergi, umrah pun tak pernah pergi, maka wajib dibadalkan dua-dua. Haji pun badal, umrah pun badal, baru sempurna. Kalau tak, dia jadi dikira hutang kepada Allah. Bila hutang masalah besar,
Jadi kalau ada ni boleh hubungi saya ataupun anak murid saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bertarikh 20 hingga 26 hari bulan 2, bulan ni 20 hingga 26, pondok kami di Batu Hampar, Berwas, Perak mengadakan daurah kitab. Iaitu pembacaan kitab Kifayatul Muhtaj. Bukan kitab ni, kitab lain. Kitab Kifayatul Muhtaj, cerita tentang Isra' Mi'raj. Kita akan baca selama seminggu. Daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Itu panggil daurah. Daurah ni artinya pengajian kilat. Dia akan baca, dia tak baca kitab lain, baca kitab tu je. Dengan kadar laju sehingga khatam. Khatam terus. Dalam masa seminggu khatam, insya-Allah. Kita cuba buat. Tapi baca ni lajulah. Mana poin-poin penting je kita hurai. Yang tak berpenting kita tak hurai. Kalau nak baca betul macam di pondok, dia ambil masa kat 3 tahun enggak baru habis. Tapi ni kita buat kadar laju, kadar cepat untuk mengkhatamkan kitab tu. Cerita Isra' Mi'raj, kitab Kifayatul Muhtaj. Pengajian percuma, penempatan percuma. Tidak ada sebarang bayaran. Tinggal lagi nak duk mengaji ke tak nak, tu saja. Di Batu Hampar, Berwas, Perak. Kalau nak tahu tempat kami kat mana, search je dekat Waze ataupun dekat Google Map, tulis Ma'had Tahfiz Qiyam, QIAM, Qiyam, dia akan keluar. Lepas tu ikut je. Kalau dia suruh masuk kot sungai, masuk kot sungai juga. Ada. Nanti sampailah sekolah kami tu. InsyaAllah. Kalau siapa berminat boleh. Tarikh tu tak silap saya cuti sekolah. Jadi kalau mak ayah tak dapat pergi, hantar anak pun tak apa. Biarlah ada keluarga kita ni yang belajar bahagian agama. Ini cerita tentang sirah Nabi. Jadi boleh meningkatkan rasa cinta dan kasih kita pada Nabi. Moga-moga dengan cinta tadilah Nabi akan syafaatkan kita nanti di saat kita susah di hari kiamat. Ini cerita Isra' Mi'raj. Saya buat gini ni bukan apa, sebab bila kita tengok Masjid Surau, bila menjelang peristiwa Isra' Mi'raj tarikh 27 Rejab, Masjid Surau akan buat ceramah Isra' Mi'raj. Jadi ceramah Isra' Mi'raj ni selalunya dia, ustaz tu tak boleh nak cerita keseluruhan Isra' Mi'raj sebab masanya singkat, 1 jam lebih ya. Macam mana nak cerita? Ceritanya panjang. Jadi dia selalunya ustaz-ustaz dia tak cerita, dia cuma ambil ibrah saja, ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni. Apa pengajaran kita boleh ambil? Jadi bila macam tu, tiap-tiap tahun macam tu, maka orang awam masyarakat kita ni tak tahu cerita sebenar Isra' Mi'raj ni macam mana. Nabi jumpa siapa, Nabi nampak apa, Nabi tengok apa, kat syurga Nabi nampak macam mana, dalam neraka pula Nabi nampak siapa, macam mana, Sidratul Muntaha tu macam mana rupa dia, Hadratul Kursi tu macam mana Nabi nak sampai, ada berapa banyak hijab yang ada kat situ, apa sebagainya, macam-macam. Jadi cerita ni semua A sampai Z ada cerita dalam kitab Kifayatul Muhtaj yang akan kita daurahkan dan kita akan bacakan sampai khatam. Hari yang terakhir itu kita akan perturunkan ijazah sanad, pengkhataman kitab yang saya ambil daripada guru saya sendiri, Tuan Guru Siddiq Noor. Yang beliau ambil daripada guru-guru beliau lah, gitu. Jadi kalau ada siapa yang ke lapangan dan berkesempatan, sangat-sangat dialu-alukan, insya-Allah. Jadi itulah sekadar pemakluman yang kita nak maklumkan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama apa saja yang kita pelajari pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga dengan pengajian kita ni Allah menggandakan pahala kita dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada
وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.